khusus projek itu dijadikan 2, ditambah 2 daripada 6 kepada 8. Ini akan memastikan anda bergraduat. Sebelum anda bergraduat, berlaku finishing data, clearing data. Maksud saya ialah dilihat apakah kursus-kursus yang anda telah ambil daripada komponen-komponen kaedah penyelidikan, bidang pengkhususan, kursus pendidikan dan kursus elektif. Ini akan dibuat clearing data. Jadi inilah yang menyebabkan bila kita buat clearing data, ada pelajar-pelajar yang tidak boleh bergraduat walaupun mereka sudah mempunyai 42 kredit ataupun 44 kredit. Sebab mereka tidak memenuhi, tidak mematuhi struktur program. Ini isu yang saya nak jelaskan pada petang ini. Sebab saya katakan tadi 6 paper diangkat ke Senate, perkara yang sama berlaku apabila tidak berlaku pematuhan kepada struktur program. Tak payahlah saya nyatakan program daripada mana, tapi program itu datang daripada Fakulti Pembangunan Manusia yang menyebabkan banyak pihak yang terlibat dari segi penggraduat dan sebagainya. Ini harus anda fahami bahawa sekiranya anda tidak mematuhi struktur program ini, anda jangan menyalahkan pihak fakulti sebab kita dah jelaskan bahawa anda perlu mematuhi struktur program di fakulti. Next, Azura. Okey. Saya pergi satu persatu. Ini mod bimbingan dan kaunseling. Mod bimbingan dan kaunseling, mod B. Okey. Kena faham mod B ni, lepas ni kita akan upload perkara-perkara ini di dalam website UPSI ataupun ada dalam Persatuan Siswazah dan sebagainya untuk anda lihat perkara-perkara ini dan anda perlu menghadam dan memahami. Ya. Ini kaunseling, mod B, MT22, coding dia. Okey. Sebelum 181, itu dia punya situasi dia. Kaedah pendidikan ada 2. Khusus pendidikan ada 2. Bidang pengkhususan ada 4. Kemudian kursus elektif tiada. Kemudian disertasi ada 18 kredit. Internship ada 6 kredit. Yang berjumlah 48 kredit. Berjumlah 48 kredit. Bila berlaku semakan mulai 182, dia berubah menjadi 2 kredit khusus pendidikan. Khusus pendidikan menjadi 1. Khusus pengkhususan menjadi 4. Khusus elektif menjadi 1. Khusus disertasi mempunyai 20 kredit. Dan 9 khusus yang berjumlah 47 khusus. Ini mod B. Okey. Baik, mod C. Begitu juga dengan mod C berlaku perubahan. Anda boleh lihat di situ. Ini bimbingan dan kaunseling. Sebab itu saya katakan tadi setiap program berbeza-beza struktur dia. Bila anda datang ke universiti, anda harus melihat anda tu di program mana. Kaunseling MT22. Yang MT22 ni memang thoroughly berbeza sebab mereka ada standard program, harus melalui internship yang perlu diluluskan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia, yang melayakkan anda untuk berdaftar sebagai kaunselor yang berdaftar. Alright. Okay. Kita pergi ke mod C. Mod C kaunseling ini peringkat sebelum 181 ada 54. Kemudian berubah pada M182 menjadi 58. Ini anda harus faham. Kalau salah satu daripada komponen yang anda tidak lengkap, ini yang saya sebutkan tadi, kesannya anda tidak boleh bergraduat dengan tempoh yang ditetapkan dan anda perlu memenuhi graduat itu dengan syarat mengambil kursus-kursus ini. Maksudnya kursus itu akan ditawarkan kepada anda untuk anda graduat. Ini yang pentingnya untuk anda dapat tahu berkaitan dengan kursus-kursus yang berada di program anda. Okay, next, Azura. Okay. Kategori khusus. Kategori khusus ni anda kena lihat coding dia. Kod dia GRU, ini wajib. Okay. 60104, KFP 60604, KFP 60404. Cuba Zura tengok balik betul ke coding tu. KFP ke ada tu silap tu berlaku tu, kuantitatif tu. KFP 6, betul, 60404. Alright, betul. Ini jumlah khusus bagi khusus kaedah penyelidikan. Okey. Khusus pendidikan. Next. Ini paling penting ni. Ini senarai khusus pendidikan. Ini yang biasanya pelajar terlebih ambil.
Terlebih ambil, dia declare yang ni khusus dia punya bidang pengkhususan. 那问你 Ini anda kena 梁 faham 总 ya. 结， Okey, 这是 khusus 你 pendidikan, 拿这个减 oh 这 ni dia 个， ialah KP. 大的减小的，对，哎，那就成那了。你这个是 Minta offkan Sorry, mikrofon tu, you buka cutting. mikrofon tu. 哎， You 那这个 cutting, 拿大 please 的减 off your 小的， microphone. You cutting. 那你要算，OK？ 要 Okay, thank you. Right. Baik, ini khusus pendidikan ya. Pilih satu kursus dari mana-mana kursus yang ditawarkan oleh fakulti 4 kredit. Ini kursus pendidikan. Pilih satu saja. Okey. Majoriti anda yang bersama dengan saya ni adalah kursus anda yang berada di lepas, maknanya selepas 182. Sekarang ni anda berada di semester 202. Next semester 211. Next semester 212. So anda kena faham struktur program ataupun struktur pengajian anda. Alright, pilih satu sahaja. Okey, kemudian kita pergi kepada kursus-kursus yang berkaitan dengan kursus bidang pengkhususan. Next. Baik. Bidang pengkhususan ini, katakan anda daripada bidang program pedagogi. Pedagogi. Dalam program pedagogi, anda telah dibekalkan perkara-perkara ini semasa anda mula berdaftar dan anda ikutlah apa saja yang anda ikut dalam program pedagogi itu. Jangan anda cacah merbakan kursus-kursus program lain di tempat anda. Baik, kita ambil contoh pedagogi. Kursus pedagogi, kalau kita tengok di situ, anda porsi anda pilih 4 kursus di atas. Dia listkan dalam bidang ijazah sarjana pendidikan dalam kurungan pedagogi. Anda pilih 4 saja daripada kursus yang disenaraikan. Alright. Kalau anda ambil pengkhususan pendidikan awal kanak-kanak, kalau mod B pilih 1, kalau mod C perlu ambil 4 kursus di atas. Diwajibkan, tak ada dah lain dah. Itu saja kursus yang ditawarkan. Jadi awal kanak-kanak ni dia menghadkan kursus itu. Maksudnya setiap semester hanya 4 orang pensyarah saja yang terlibat dalam pengajaran master. Ini pun satu cara bagaimana jabatan itu mengadunkan dari segi kepakaran dan keperluan pensyarah. Okey, ini khusus pengkhususan, bidang pengkhususan. Okey, baik. Yang atas ni dah clear dah. GRU tadi ada 3 kan? Pengkhususan ada 4, pendidikan ada 1. Ini biasa. Kemudian anda perlu daftarlah setiap kursus sama ada kertas projek ataupun disertasi. Disertasi dan kertas projek ni tidak jadi masalah sebab dia biasanya berada sama ada di semester 3 anda daftar atau semester 4. Ini yang paling penting untuk anda faham. Sebab itu saya sendirilah sebagai tenaga pengajar di MT18, bila saya masuk saya akan ingatkan pelajar-pelajar saya struktur program anda macam mana, anda sekarang berada di semester berapa. Ini sebelum saya mulakan kuliah. Okey, saya harap rakan-rakan pensyarah lain pun kena ingat juga pelajar-pelajar ni. Saling kita mengingati. Sebab ada kalanya anda tersasar daripada struktur program anda. Yang harus dibetulkan di peringkat awal. Sebab anda mempunyai masa untuk menggugurkan kursus. Anda ada tambah kursus, anda boleh gugur kursus. Ini yang diperlukan kerjasama daripada anda. Sebab saya katakan tadilah, pihak fakulti selepas ini tidak akan membuat persetaraan sekiranya anda tersalah ambil kursus mengikut program masing-masing. Okey? Saya clearkan di situ. Okey. Struktur curriculum. Next. Azura, next. Okey. Ini dia punya kursusnya. Satu kursus elektif. Anda kena faham. Satu kursus elektif ni boleh diambil dari mana-mana senarai kursus pendidikan, kursus pengkhususan ataupun kursus elektif. Ini yang kadang-kadang pelajar dia tak faham. Dia ingat kursus elektif dia ni kursus dalam bidang dia. Sebenarnya status kursus itu ialah kursus elektif. Dia ada kursus pendidikan, ada kursus bidang pengkhususan, ada kursus pendidikan, ada kursus elektif. Sebelum anda mendaftar kertas projek ataupun disertasi. Anda kena faham status kursus ini kursus apa. Kemudian apa nama kursus tu datang dari mana kursus mana.
Elektif ni sebagai kursus pilihan anda, dia berada daripada kursus penyelidikan, dia ada berada dari kursus pendidikan, dia datang daripada kursus perkursusan anda sendiri kalau ada ditawarkan, atau kursus elektif. Dalam kursus, ada program-program yang telah menempatkan kursus elektif ini satu sendiri kursus dia. Ada kursus tu jadikan kursus elektif dan di-offer pada semester itu. Jadi anda tengoklah status kursus itu kursus apa. Anda kena faham nama kursus, status kursus, kursus tu daripada program mana. Ini yang saya kata kalau anda tidak faham, kita akan semakkan untuk anda, pastikan anda ikut struktur program. Ini saya tak mahu lagi sebagai dekan lah, saya tidak mahu lagi membawa 6 paper lagi. Ditegur oleh pihak universiti kenapa kita tak pantau. So saya beri taklimat ni, saya haraplah selepas ini tidak berlaku lagi. Kalau berlaku lagi, ada tanggungjawab anda untuk anda menggantikan kursus itu dengan anda mendaftar kursus itu pada semester berikutnya, yang menyebabkan anda menambah semester dan anda tidak boleh COT. Sebabnya kelalaian anda dalam mematuhi struktur program. Alright, next. Ini cara anda untuk semak struktur kurikulum anda. Anda pergi MyOC Portal. Anda pergi MyOC Portal, anda pergi akademik dan anda tengok program struktur. Masa anda dapat tawaran tu MT apa? MT 18 ke MT 10 ke kalau ada kan? MT 22 di sini. Anda pergi ke MyOC Portal, anda pergi ke akademik dan anda pergi program struktur. Then berikutnya anda boleh zoomkan next. Bila anda berada di kategori itu education incomplete 4 daripada 8, dinyatakan anda sekarang berada di mana. Sebab itu kita katakan tadi di pihak fakulti kita clearing data bila pelajar nak tamat dan pelajar ni sedar yang dia tak lengkapkan komponen itu dan dia jadi panik, kelang kabut. Yang dia memohon kesetaraan kursus. Bila kita tengok kesetaraan tu dari segi sinopsisnya pun tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Ini anda kena faham bagaimana untuk pihak universiti nak menyetarakan satu kursus anda. Sebab kita dah mention dah, setiap program itu ada struktur dia, ada kursus pendidikan yang dia perlu ambil apa, berapa dan sebagainya. Next. Ini cara untuk anda melihat struktur kurikulum. Ini pun sama. Bagaimana anda untuk melihat sama ada anda sudah complete ke tidak major, incomplete, education, project, research method dan sebagainya. Ini untuk anda lihat. Sentiasa pastikan kursus yang diambil adalah mengikut struktur yang telah ditetapkan, tidak mengikut kawan senior kerana kemungkinan terdapat silap ejaan itu perbezaan dari segi ambilan, bidang dan tahun semakan. Sebab untuk pengetahuan anda, program ni sentiasa bergerak. Kenapa sentiasa bergerak? Berlaku semakan. Kenapa berlaku semakan? Kita melihat dari segi list penajaan daripada pihak KPM. Ini punca dibuat semakan dan keperluan untuk anda dapat knowledge dia. Jadi berlaku semakan. Tapi kalau anda dah ditawarkan, dah dibaiahkan, dah dijanjikan dengan MT 181, anda akan ikut yang itu saja. Anda tak boleh cacah merebah nak samakan dengan MT M182, M191, M192 dan sebagainya. Ini anda perlu faham. Di mana anda berdaftar semester itu dan anda ikut struktur itu sampai habis. Ini kena faham. Dia tak boleh anda 181 anda daftar dan anda ikut pula 192 punya struktur. Dia berbeza. Dia sudah berbeza yang menyebabkan anda menjadi pelajar yang tidak mengikuti struktur program anda semasa. Semasa anda mendaftar. Alright, next. Struktur kurikulum. Pelajar adalah bertanggungjawab dalam pendaftaran kursus sepanjang pengajian. Kita tak ada buat package. Masa mula-mula dulu masa UPSI mula nak membangun pada tahun 2002-2003. Baru nak sarjana, kita packagekan pelajar. Tapi ini anda mendaftar sepanjang kursus pengajian. Anda yang buat sendiri. Sebarang ketidakpatuhan dalam pemenuhi struktur kurikulum yang ditetapkan, pelajar akan dihalang daripada graduat sehinggalah kursus tersebut dipenuhi. Ini yang maksud saya tadi. Anda tidak lengkapkan setiap komponen penyelidikan.
komponen bidang khususan, komponen bidang pendidikan, kursus elektif dan disertasi. Biasanya pelajar akan confuse ialah kursus pendidikan dan kursus pengkhususan. Ini kena faham. Ya? Ini kena faham. Anda kena tengok status kursus yang sebut tadi. Adakah kursus ini status elektif? Kalau elektif, anda boleh daftar dan anda telah pun melengkapkan satu kursus elektif contohnya. Ya? Ini anda kena faham status kursus itu ada di mana. Kemudian anda tanggungjawab anda. Kan? Ini dia punya hashtag lah maksudnya. Maksudnya pengajian anda, tanggungjawab anda. Bukan tanggungjawab anda saja. Universiti pun ambil tanggungjawab juga. Tapi kami mohonlah daripada anda supaya anda mematuhi struktur program. Ya, yang saya sebutkan tadi, kita tidak akan membawa kesetaraan khusus lagi selepas ini. Sebab kita dah mention dah. Sebab itu taklimat ni, yang hadirin 323 orang, sekejap 323, sekejap 321, sekejap 298, kita dah officialkan benda ini, perkara ini, jadi anda kena sampaikan kepada rakan-rakan anda. Sekiranya anda tidak faham, anda hubungilah pegawai di peringkat fakulti supaya anda dijelaskan dengan lebih jelas dan teratur pengajian anda sepanjang anda berada di pengajian. Okey, apa senario dia? Next. Struktur program. Senior saya kata ikut kursus ini. Anda dengar senior cakap. Maybe senior anda tu berada di semakan yang sebelum 181 lagi. Ataupun senior anda tu dia berada di 181. Sedangkan anda mendaftar 191, 192. Ini yang tak boleh. Ya. Saya tersilap ambil kursus ni. Saya haraplah tak ada lagi ni benda-benda ni. Ya. Saya ikut kawan sebab kami dah buat beberapa tinjauan kepada pelajar-pelajar yang silap ambil ni. Yang saya kata saya angkat 6 paper ke Senate ni. Yang jumlah pelajarnya lebih kurang dalam 12 orang ni. Yang 12 orang ni sepatut dia berterima kasih. Kalau tidak dia tak graduate lagi. Kalau tidak dia masih lagi perlu lengkapkan kursusnya berada di universiti. Sebab dia tak ikut struktur program. Dia tak mematuhi struktur program. Sebab itu kita selepas ini kita akan filter anda dan anda yang tak faham betul-betul anda kena tanya pihak fakulti. Okey? Pihak fakulti. Saya tidak mau lagi melihat kepada perkara-perkara yang ini. Saya ikut kawan ambil kursus ni, dah satu kereta, sembang, kamu ambil kursus pendidikan. Saya pun dulu belajar macam anda juga, part time. Seorang ambil kaunseling, seorang ambil pengajar Islam, 2 orang ambil pendidikan khas. Pendidikan khas tak apalah, saya berdua bersama. Yang satu pendidikan Islam lain, kaunseling lain. Kaunseling lagi lah, kami dah grade, dia belum grade lagi. Sebab dia perlu memenuhi beberapa standard lembaga kaunseling Malaysia yang kreditnya agak lebih. Jadi kita tak boleh bersama. Kita pergi sama tapi khususnya berbeza-beza. Ya? Okey, alright. Saya tidak tahu struktur saya. Ini yang dia punya kita bagikan dalam bentuk infografik dan saya haraplah supaya anda boleh memahami pada petang ini walaupun saya bagi dalam tempoh 30 minit ataupun 35 minit. Selepas ini kalau ada soal jawab dan sebagainya, saya sedia mendengar daripada anda untuk saya jawab terus daripada pihak saya, iaitu dekan fakulti pembangunan yang mengetuai fakulti ini. Yang apa saja isu pelajar sarjana, saya akan bawa ke peringkat Jawatankuasa Pengajian Siswaza sampailah ke peringkat Senate dan saya akan defend anda sebaik-baik mungkin. Tapi perkara yang sama saya tidak ingin berlaku lagi, iaitu membuat kesetaraan khusus bagi pelajar yang tidak mematuhi struktur program pengajian masing-masing. Okay, next. Ini orang yang anda perlu hubungi selain daripada saya, Profesor Madya Dr. Talib Ahmad Hashim, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa. Ini timbalan yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada anda sebelum dibawa ke Jawatankuasa Pengajian Siswaza Universiti. Kita berbincang Jawatankuasa Pengajian Siswaza Fakulti. Ya. Banyak isu-isu anda ni bawa step by step lah. Jadi sinilah didebatkan dengan pelas maras yang saya kata dalam 18 penaras program anda didebatkan di sini. Apa yang perlu dilakukan kepada mereka-mereka yang terlibat ini. Sebab itu anda jangan kata terus proses itu satu persatu. Sebab itu kita memerlukan masa membawa paper ini kita perlukan justifikasi kenapa berlaku begini. Akhirnya kita dapat satu resolusi, kita kena buat taklimat begini supaya anda clear. Selepas ini ada officialnya, kita dah sampaikan taklimat kepada anda. Jadi sekarang saya harap sangatlah supaya anda dapat mematuhi struktur program masing-masing.
Seluruhnya anda boleh menghubungi Cik Azura bin Mat Said ya. Pegawai ni sentiasa berubah-ubah ya. Kalau anda jumpa sampai ni mungkin anda tengok orang lain, tapi anda tengok website UPSI lah. Awak pergi ke FPM dan sebagainya, cikgu pergi ke FPM, cikgu boleh tengok lah. Kebanyakan guru-guru lah di depan saya ni. Kemudian anda pergi juga Cik Sumati, Puan Noliana Muhammad Moli, binti Moli. Dia ni pegawai pembantu takbir yang menguruskan anda punya. Cik Sumati, yang selalu anda tengok dia punya email warna merah. Cik Sumati ni bukan dia email amaran kepada anda saja, kepada pensyarah pun dia buat amaran. Saya pun banyak kali terima amaran daripada dia. Sebabnya tempoh masa yang telah terlepas. Jadi dia nak ingatkan amaran merah tu bukan bermaksud dia marah, bermaksud dia nak beri satu gambaran bahawa perlu mematuhi tarikh-tarikh yang ditetapkan. Ini pelajar-pelajar master selalu mengadu dekat saya, kenapa warna merah? Saya jawab balik, saya pun kena warna merah. Maksudnya sekarang ni, anda perlu mematuhi tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh pegawai saya yang terlibat di bawah ni, mereka yang berhubung dengan Institut Pengajian Siswa Azhar. Sebab kita ada time frame dia. Kalau kita lewat, anda punya keputusan tu delay. Delay itu menyebabkan anda maybe tak bergraduat dan sebagainya. Sebab itu kita kejar. Lebih-lebih lagi penghantaran disertasi Mood B. Nak tanda tangan abstrak, nak dibincangkan abstrak anda, nak dibawa abstrak anda ke Jawatankuasa Pengajian Siswa Azhar sebelum diluluskan oleh Senat. Ini perkara-perkara yang kami perlukan masa ataupun time frame untuk membantu anda. Anda kena faham, cikgu kena faham. Sebab lagi dalam keadaan situasi sekarang ni kan. Saya baru balik daripada universiti. Pelajar jumpa saya dekat Petronas Berang untuk tanda tangan untuk dihantar kepada KPM. Ni pelajar tajaan. Dia perlu tanda tangan saya juga untuk pergi ke hantar ke KPM. Dengan tujuan dia dapat tajaan beasiswa yang untuk tujuan penilaian dia sebagai pelajar membuat separuh masa ataupun separuh masa. Ini waktunya yang cukup kritikal bagi anda, sebab itu anda dalam keadaan sekarang ni kan, kita dalam keadaan urusan secara online, anda kena alert lah apa yang berlaku dalam online, apa yang berlaku dalam sistem dan sebagainya. Ini cara yang terkini, cara kita belajar dalam situasi pandemik 19 inilah. Okey. Kemudian Encik Nakiuddin, ini urusan penghantaran tesis disertasi. Ini berkaitan dengan Mood B yang dia sibuk sangat ya. Sumati ni Mood C lah kebanyakannya. Yang saya tengok bilik dia tu, kalau musim penghantaran anda, dia pun tak nampak ditimbuni oleh kertas-kertas projek dan disertasi anda. So itu saja taklimat saya, dan saya berilah slot kepada anda untuk anda bertanya kepada saya sekiranya ada persoalan-persoalan yang masih anda tidak faham, untuk anda tanyakan terus kepada pihak fakulti untuk saya jawab, dan sekiranya saya tidak boleh menjawab persoalan anda, saya akan catatkan dan kita akan buat jawapan secara bertulis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat petang. Dibuka soalan kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Prof, ini saya Muhammad Tahirul Hakim dari Indonesia. Kita ada sponsor tajaan untuk beasiswa NTB Nusa Tenggara Barat. Saya Mood C, Prof. Soalan saya pertama, dalam Mood C ini saya ambil Educational Measurement and Evaluation. Dan seharusnya saya untuk kursus di SEM 1 ini saya ambil 4 kursus. Ada GRU, kaedah GRU, kemudian ada evaluasi pendidikan, program dan pentaksiran dan statistik. Nah, khusus untuk GRU saya oleh pensyarah itu Dr. Mae itu minta ask me to drop that GRU for the international class. Karena itu adalah khusus untuk kelas yang audit class. Jadi saya kalau ambil GRU harus di SEM depan. Jadi macam saya nak ambil pensarah di kelas lain, itu harus jadinya kelas dia. Jadi sedangkan kita di tajaan NTB hanya untuk 3 semester untuk beasiswa NTB. Okay. Jadi kalau saya ambil SEM depan, berarti saya ambil 5 kurs.
Saya ambil 5 course dan baru kadang tak boleh lebih dari 16 kredit. Jadi macam mana kita dari student NTB untuk ambil apakah SEM depan boleh kita ambil 5 course dan more than 16 kredit. That's all, Doktor. Minta jelasan. Terima kasih. Okey. Ini student di bawah tajaan. Di bawah tajaan ni biasanya dia ada beberapa kes-kes khas yang dilihat atas keperluan penajaan. Baik, kalau anda kata tadi dia ambil daripada paper GRU tu sebagai audit, dia kumpulan tu kumpulan apa GRU tadi, kenapa dia tak bagi daftar ya? Karena apa nama kita kelas audit untuk khusus untuk yang PhD dan ada juga yang Kenapa? Kalau saya ambil GRU di kelas lain itu sudah clash dengan apa? dengan apa nama schedule. Saya sudah discuss with IPS also. Okay, alright. So kalau you ambil kelas GRU di kelas lain, you clash dengan semua sekali you punya kursus? Semua. You punya kelas tak hari Jumaat petang? Ada. Jumaat petang? Ya, Jumaat petang itu ada 2. Malam? Malam itu pun juga ada. Dan Sabtu day. Pagi, Sabtu petang? Morning? Until? Yeah. Until 11. Okay, alright. So, berapa orang yang terlibat dengan ni? NTB punya program? Saya NTB ada 12 orang. Mana sama? Kes dia sama semua? Hanya saya yang clash. Yang lain tu settle? Yang sudah settle. Ada yang 6 khusus untuk yang ambil mode A dan ada 3 yang ambil mode B dan ada 3 lagi untuk ambil mode C. Okay, maknanya you mode C ada clash. Okay, you buat satu letter mengata apa justifikasi anda clash, kita akan tengok untuk semester akan datang dan anda akan diberikan kebenaran khas lah sebab anda melebihi daripada 16 kredit. Okay? Okay, Doktor. Okay. Terima Next. kasih. Assalamualaikum, Doktor. Salam. Saya Nurul Najihah, pelajar Master Mod C Full Time dalam bidang pendidikan. Okay. Saya nak tanya, saya pelajar SEM 1 baru masuk. So masa saya nak buat pendaftaran pada bulan 4, saya ada call IPS 2 minggu awal sebelum pendaftaran untuk tanya tentang struktur program dan apa subjek saya nak ambil untuk add course. Tapi tak diangkat, mungkin line busy ke macam mana saya tak tahu. Lepas tu saya 2 hari sebelum add course pun saya try call tapi tak diangkat juga. So pada hari pendaftaran saya pilih, saya tengok credit hour. So saya pilih, saya nak tanya betul kalau saya pilih dua pengkhususan, satu penyelidikan, betul Doktor? Macam mana? 2 pengkhususan? Dua pengkhususan, satu penyelidikan, satu pendidikan. Banyak sampai 5. Full time ke part time? SEM 1, you ambil berapa kredit? 20? Tak, saya ambil 4 subjek je, SEM 1. 4 kali 4, 16 lah. Kursus apa tadi? GRU? Saya ambil kursus Najihah tak? Saya tak clear dengar lah. Saya ambil kursus GRU, KAI 2 dan KPS 1. Okey lah. Lengkap lah. Kenapa? Apa isu dia? Tak, saya cuma nak betul ke saya ni ambil kursus. Betul. Dia macam ni, kalau kata yang saya bentangkan pada petang ini kan, ada pelajar dia ambil lebih KI. Bila KI ni saya dah tahu dah you daripada perawat kanak-kanak. KAI you ambil 2 kan? Tiba-tiba you tengok semester depan ni sepatutnya kalau ikut structure ni kan, mungkin anda ambil 4 kan? Betul? Sebab you masuk mulai 182, maknanya you masuk semester baru ni 202 lah kan? Betul? M202. M202.
Itu yang kena tengok semester balik kita nak masuk. Maknanya dia masuk 202. Kalau you ikut macam ni, okey. Tapi bila you dah masuk semester 2 nanti, kan, you kena patuhi apa yang you tak lengkap lagi. Pendidikan you ada 2 lagi, betul? Kanak-kanak you ada 2 lagi kan. KPS tu paper pendidikan kan, tak payah ambil lagi dah. Sebab you dah ada dah. Okey. So maknanya sem depan ni, Aha. you kena ambil lagi 2 paper lah. Dua paper pengkhususan, 2 paper penyidikan. Jadi penyidikan lengkap jadi 3 dah. Okey, 2 paper pengkhususan dengan pendidikan. Kemudian paper bidang pengkhususan ambil 2 lagi, cukup lah. Jadi 4. So, apa lagi yang tak lengkap lagi ni? Anda tak ada lagi khusus apa? Elektif kan? Elektif, saya nak ambil SEM 3, betul ke? Ya, maksudnya SEM 3 nanti elektif. Betul lah tu. Elektif nanti you pilih lah. You pilih dalam elektif tu, ada khusus elektif daripada khusus pendidikan. Ada khusus elektif tu daripada pengkhususan. Tapi orang kanak-kanak tak ada. Betul tadi? Kan orang kanak-kanak dia dah tetap dah 4 dah. Masa tak tadi? Perasan? So jadinya betul lah tu. Tak ada isu lah. Okey, saya nak tanya untuk nak tahu SV tu SEM 1 ke SEM 2? SEM 2 kan? Najihah dah jawab dah, betul lah tu. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Lagi soalan? Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Saya Rapidah daripada SEM 2, Bimbingan dan Kaunseling. Okey. Isunya Prof, yang saya nak bawa ni, bila kaunseling ni kami terikat dengan lembaga kaunselor kan. Isunya kami sebabkan pandemik ni kami ada subjek sedang maju Prof. Ya, betul. Lagi soalan? Macam mana dengan kami punya kata untuk kelas face to face, sebab if kami tak ada kelas face to face tu kami akan sedang maju lagi subjek tu. Jadi bila ada subjek sedang maju ni Prof, ada subjek yang kami tak boleh ambil untuk semester depan. Contoh macam SEM ni, saya tak boleh ambil kaunseling individu dan kaunseling kelompok sebab saya saya tak settle teori kaunseling lanjutan. Jadi saya mohon kerjasama sebab itu prasyarat yang lembaga kan. Jadi macam mana ya doktor dengan status kami punya SEM? Status dia macam ni, saya jawab senang je kan. Dalam kampus kita ni ada 410 orang pelajar SMP Counselling. Cikgu ada kat rumah kan, mereka ada kat dalam ni. Mereka pun tidak boleh face to face walaupun mereka ada di dalam. Itu peraturan MKN kata tak boleh face to face. Ya? Dan sekarang ni sedang berlangsung meeting task force, saya hantar TDA saya lah. Meeting pasal lockdown. Adakah lockdown ni macam mana peraturan, walaupun you tengok dalam SOP MKN keluar tu macam boleh, tapi kita buat keputusan tak boleh, risiko dia terlalu besar. Okey, pelajar kaunseling ini dia terikat dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Untuk pengetahuan Cikgu Rafidah, saya dah bawa paper kaunseling ni pun 4 kali ke Senate. Bawa ke Senate tu maksudnya kita nak mohon benarkan laksanakan secara face to face. Bila kita nak jadi je terus jadi MCO. Bila nak jadi je PKPD. Jadi paper tu sekarang ni, bila paper tu sampai dia orang kata, asalkan dibenarkan oleh MKN, you boleh datang, you datang. Itu dia punya situasi. Dan sekarang ni sebenarnya, untuk pengetahuan Cikgu Rafidah, saya sebagai Timbalan Pengurusi Majlis Dekan Universiti Awam, telah pun mengadakan 2 kali pertemuan dengan Lembaga Kaunselor Malaysia untuk lebih fleksi. Majlis Dekan Universiti Awam, kita diwakili 13 fakulti pendidikan, tapi tidak ada lagi keputusan yang boleh dibuat. Maksudnya lembaga kaunselor ni still lagi dia punya pendirian bahawa tidak perlu face to face tu perlu dilaksanakan pada dalam keadaan mana pun. Jadi Cikgu Rafidah tak bolehlah nak mengatakan kita dah cuba sedaya upaya, dan sekarang ni peringkat Persatuan Pelajar Kaunselor UKM sedang buat paper juga nak hantar kepada LKM. Di pihak kami, dekan-dekan Universiti Awam ni, kita satu universiti, tapi kita ada satu program kaunseling, degree dengan master. Kita bawa jumpa Lembaga Kaunselor Malaysia, cuma yang dibenarkan hanyalah 70-30% kan. Sebab itu Dr. Bazlan pun pening kepala untuk menguruskan anda pelajar master kan. Dia selalu berhubung dengan saya. Saya kata peringkat sekarang ni
paper tu saya nak umumkan kalau boleh saja dilaksanakan face to face jalan. MKN kata boleh jalan, maksudnya boleh jalan. Tapi sekarang ni tak boleh. Tak boleh tu maksudnya lembaga tak benarkan laksanakan secara online, jadi kita kena face to face. Saya faham, kaunseling ni melibatkan beberapa syarat prasyarat dan sebagainya. Doa kalau Cikgu Rafidah, saya pun tak boleh nak kata apa. Bila dibenarkan saja masuk nanti, kita terus openkan kelas. Untuk pengetahuan semua yang ada di dalam ni bimbingan kaunseling ya. Di dalam ni kita dah rancang dah lepas. Sebelum mereka balik, kita dah buat dah perjanjian dengan pelajar ni. Anda berada di sini untuk GOT. Sebelum raya, KPT umumkan, pelajar boleh pulang. Kita pujuk pelajar kaunseling, awak jangan pulang sebab awak perlu melaksanakan kuliah bermula 17 Mei. 17 Mei itulah bermulanya satu lagi era. Tak boleh benarkan pelajar bergerak. Kemudian kita kata tunggu sampai 22. 22 pula tak dibenarkan. Ini pelajar kaunseling ada 400 lebih dalam college KH Harun Amin Rashid di dalam ni, kan? Ada 400 lebih yang mereka pun dalam keadaan menunggu saja. Menunggu tu maksudnya ialah bila saja boleh saja laksanakan, kita akan laksanakan. Peringkat awal dulu kita buat satu kelas 15 orang. Fasa kedua bila dikatakan PKPD baru ni di daerah Mualim PKPD, kita kata kita nak buat satu kelas tu 7 orang saja. Kita akan gunakan DKP, Dewan Kuliah Pusat tu. Sampai ke tahap itu kita nak tengok pelajar ni. Tapi still lagi tidak boleh dibenarkan oleh pihak ROSH, pihak Kesempatan Negara yang tidak boleh membenarkan face to face dilaksanakan. Bila saja dibenarkan nanti, Dr. Bazlan and the gang, the PN Dr. Asina, PN Dr. Hafsah dan sebagainya, mereka akan menghubungi semua pelajar ni supaya boleh datang balik ke kampus untuk melaksanakan face to face. Lebih-lebih lagi anda yang berada di luar tu, lagi dia punya SOP-nya lebih tinggi lagi untuk masuk ke universiti kerana anda masuk, anda keluar. Anda masuk, anda keluar. Pelajar yang di dalam ni pun, yang kita dah kurung mereka di dalam pun, masih lagi belum mendapat green light lagi dari pihak universiti sebab kita sangat bimbang. Sejarah fasa pertama itu telah mengajar kami lah. Kita tidak mahu lagi keselamatan. Kita paling utama sekali adalah keselamatan pelajar. Dalam masa yang sama, kita berusaha convince LKM, Lembaga Kaunseling Malaysia supaya menerima konsep baru dalam pembelajaran. Doakanlah kalau desakan daripada pelajar didengar. Sekarang ini dibawa oleh pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya dimaklumkan masa mesyuarat Majlis Dekan, pengerusinya Prof. Dr. Azhar, Dekan Fakulti Pendidikan UKM, pelajar dia sedang nak bawa paper berjumpa dengan Lembaga Kaunseling Malaysia. Saya haraplah ada sesuatu yang positif berlaku di sana. Sampai satu tahap dekan ni dah hilang sabar, kita nak cari profesional mana yang boleh iktiraf kaunseling ni lagi. Kalau luar negara, kena struktur luar negara, boleh tak diamalkan di sini? Sampai begitulah Cikgu Rafidah, kami berusaha jangan bimbang, kita memang mengetahui masalah-masalah pelajar yang mengikuti program bimbingan dan kaunseling. Itu saja jawapan saya yang mampu saya jawab pada petang ini. Okay, next. Terima kasih, Assalamualaikum Prof. Dekan. Ya. Dekan nak tambah sikit. Sebab Yes. tadi awal-awal saya Azura dari fakulti. Azura. Untuk yang pelajar lain Tadi awal-awal tadi ada yang bertanya tentang betul tak ini struktur saya ambil 2, saya ambil 3. Sekali lagi saya tekankan apa yang bagi Dekan dah pun maklum tadi. Sila lihat dahulu struktur program masing-masing di MyUC Portal, klik kat akademik dan program structure. Dia akan keluar PDF seperti ini. Check you punya kategori, betul tak? Ada 4/8, maksudnya ada lagi 4 kredit belum habis lagi. Contoh kalau nampak project incomplete 0/8, maksudnya ada 8 kredit belum settle lagi. Major ada 4/16, maksudnya ada lagi lebih kurang lagi 12 belum complete. So tengok subjek apa yang belum complete. Jadi dari situ masing-masing akan tahu. So kalau nak tanya kami betul tak? Dah complete ke belum? Kami pun akan lihat kat sini. Jadi mohon para pelajar check dahulu masing-masing punya. Kalau ada dari segi tak betul, clash baru dengan kami lah. Kalau nak tanya saya betul tak ini saya dah ambil, saya pun akan refer pada struktur yang dah dalam portal masing-masing. So masing-masing ambil tanggungjawab, check dahulu betul tak dia punya ambilan setiap registration subjek, semester, status pass pun dah ada. Jadi kat sini dah tahu yang betul ke tak
subjek yang dah ambil mengikut struktur yang kami dah sediakan di bahagian sini. Okey, untuk yang ini ialah semua struktur program sarjana, Mood B dan Mood C akan mengguna pakai page yang saya paparkan. Kecuali untuk bimbingan kaunseling terpakai untuk page ini saja. Yang lain-lain, pedagogi ke, kanak-kanak ke, pendidikan khas, semuanya dekat page yang umum yang seperti depan ni. Itu yang saya nak tekankan Dekan. Okay, terima kasih Azura taklimat itu, maklumat berkaitan. Ada soalan? Yang dekat chat ni saya nampak more to personal dengan banyak sumati ni. Dia bukan untuk yang semua ramai ya. Assalamualaikum Prof. Ya, Azaliza. Aliza, apa dia? Saya daripada kursus teknologi instruksional. Okay. Kalau ikut struktur teknologi instruksional, bahagian elektif tidak dinyatakanlah kursus-kursus apa yang kami boleh ambil. Okay. So kalau ikut program struktur saya, memang kalau education saya dah complete, tinggal lagi 4. Tetapi disebabkan teknologi instruksional ni, dia bagi saya tengok banyak kali lah, cumanya saya nak confirm juga. Sebab saya pun dah tanya dah masa awal-awal tu, tapi nak double confirm juga, takut juga sebab saya pelajar tajaan. So tadi pun saya ada hantar mesej kat Pak Azura. Sebab dalam sini, saya Mod C, kalau bahagian sini tulis kursus elektif, pelajar perlu memilih satu kursus yang dibenarkan dari mana-mana kursus yang ditawarkan oleh Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Okey, saya rasa benda ni daripada senior saya pun menghadapi masalah yang sama sebab teknologi instruksional ni dia sebab subjek elektif dia free flow untuk kami ambil. Okay. So jadi macam confusing jugalah. Walaupun saya tengok bila saya print balik program structure, saya punya education saya 0/4, maksudnya tinggal 4 sahaja lagi. Tapi maksudnya sekarang ni semester 2, untuk saya sekarang semester 2. Semester 1 saya dah ambil 3 subjek core. 1 GRU. So semester 2 ni saya hanya ambil 1 kuanti. Lepas tu saya ambil subjek pendidikan, elektif. Itulah subjek-subjek itulah. So semuanya 4 subjek lah. Cumanya bila saya check balik, education dengan elektif ni, subjek elektif ni termasuk dalam education sebenarnya kan. Betul? So that's why bila saya check balik, benda ni memang daripada awal masa saya daftar saya dah check balik. Cuma nak double check, takut juga sebab saya kena GOT SEM 3. So nak tanya. Tajaan boleh buat Mod C ke? Boleh, KPT boleh buat, doktor. KPT bagi Mod C? KPT ke KPM? Saya KPT. KPT daripada mana you? Saya college community. Dan politeknik boleh. Politeknik boleh dibuat Mod C ke? Oh, bagus lah. Saya nak double check lah sebab takut juga sebab dia jawapan dia macam ni kan, ada program dia tak senaraikan kursus elektif. Betul. Dia tak senaraikan, maksudnya di situ maksudnya dia boleh mana-mana tu strategi dia elektif. Dia tak hadkan pelajar. Ada program yang dia mention ini kursus elektif dia. Kalau macam ni dia terbuka lah, maksudnya tak adalah isu. Kalau syarat tu dalam struktur program tu begitu, open lah maksudnya. Maksudnya dia nakkan pelajar ni carilah kursus elektif yang berkaitan dengan bidang dia. Ada pengkhususan tu. Dia nak ini elektif. Itu yang kena clear. Yang elektif ni kurang sangat masalah. Ini bidang dengan pendidikan ni. Bidang dengan pendidikan. Bila kita nak setarakan bidang dengan pendidikan, kodnya lain tau. Bidang ni katakan you ambil apa? You instructional. KP apa bidang? Kod dia KPT. Saya instructional. Kod dia K apa? KPT. KPT. Itu yang saya ingat tu. Dia teknologi ujungnya tu KPT. Tapi kalau KAB, KBK, ni yang saya coding ni saya ingat sebab saya dulu sebelum jadi dekan saya TDA 4 tahun setengah. Sebab itu saya hafal kod ni. So ada kursus yang macam instructional teknologi, dia beri peluang pelajar ambil elektif daripada kursus pendidikan. Kalau dia tulis syarat tu lah,
mana kursus pendidikan. Dia kata ambil lah yang ada kod KP, KPS, okey. KPB, KPT. Tapi kalau boleh carilah yang mirip-mirip dengan kita punya bidang. Jadi kita belajar benda yang ada point dengan kita. Contohnya kalau cikgu, kalau puan daripada College Community, mana College Community Teluk Intan? Kulim. Kulim. Mungkin di situ nak tengok kepelbagaian pelajar. Kan? Kepelbagaian pelajar. Mungkin di situ gunanya ataupun kurikulum masa depan. Adalah. Paper tu tak ada dalam tu tapi ada dalam khusus pendidikan. Khusus pendidikan tu betul. pula ada di program lain. Betul. Dia terbuka lah tu. Bolehlah ambil paper elektif sebab kalau tidak dituliskan dalam mana-mana ayat dalam program masing-masing tu, bolehlah kita ambil sebagai khusus elektif. Yang penting komponen tu lengkap. Komponen itu lengkap. Yang berlaku, yang saya sebut tadi, yang berlakunya ialah pelajar mohon menjetarakan khusus pengkhususan dengan khusus pendidikan. Faham tak maksud saya? Khusus pengkhususan nak setarakan dengan khusus pendidikan. Contoh, KRP, program sekolah rendah. KRP literasi membaca menulis, dia nak setarakan dengan kepelbagaian pelajar. Bila kita tengok matching sinopsis dia jauh. Dia tak boleh sampai 50% dia pun tak boleh. Okey, Prof, kalau Prof cakap dari segi kesetaraan tu lah. Saya contoh sekarang ni semester 2, saya ambil sekejap, aku lupa dah. Saya ambil kecelaruan emosi dan tingkah laku. Okey. Itu lebih pendidikan lah. Dengan satu lagi psikologi tu. Psikologi, tapi saya rasa ada kena-mengena juga dengan saya ni sebagai tenaga pengajar lah. Ya, betul. Itu sebab kata kalau ada kena-mengena tu tak apa, baguslah. Saya takut juga nanti bila dah semester 3 jadi isu macam ni saya tak nak lah. Ya. Sebab itu kena tengok program tu punya syarat apa. Okey. Okey, itu soalan yang pertama. Doktor, saya tambah sikit untuk Puan Haliza ni. Bukan, silakan. Okey, untuk contoh Puan Haliza, khusus pendidikan kena 12 kredit. Okey. Kena ambil disebabkan elektif ada satu. Contohlah Puan Haliza nak pilih elektif tu daripada kategori pendidikan. So kena make sure end of pengajian kena ambil instead of 3 kena ambil 4. So yang 4 tu nanti pada hujung pengajian kena maklum kepada IPS, satu yang ekstra tu adalah untuk elektif. Jadi kena check juga pada hujung pengajian instead of pendidikan di ruangan kategori tu dia tulis 12/12, kena pastikan lepas ambil 4 dia akan jadi 16/12 sebab lagi 4 ekstra tu IPS akan turunkan menjadi elektif. Sebab dalam sistem dia tak ada satu sistem yang dia tahu kita nak ambil itu untuk pendidikan ataupun kita ambil itu untuk satu lagi elektif. Pada hujung pengajian asalnya pelajar akan diminta untuk menghubungi IPS, maklumkan yang ekstra ni bukan untuk pendidikan, ekstra ni tidak turunkan jadi elektif. Yang itulah kalau saya faham soalan pertama Puan daripada WhatsApp tadi. So untuk kes saya, elektif ni saya ambil dalam subjek penyelidikan. Subjek pendidikan. So settle lah untuk research. Okey, soalan yang kedua. Yang wajibnya pendidikan satu, jadi kena ambil 2 lah maksudnya kan? Betul. Maksudnya penyelidikan saya ambil yang GRU dah ambil. Kuanti semester ni, semester 3 saya ambil kuali. So settle lah. Okey, untuk penyelidikan settle. So untuk elektif nanti nak ambil yang dekat mana? Elektif semester ni saya dah ambil dah. Saya ambil dalam subjek pendidikan juga. Okey, nanti untuk pendidikan sendiri? Pendidikan kan ambil 2 lah maksudnya kan? Sebab wajibnya pendidikan ada satu. Maksudnya kalau Puan nak tambah elektif, so dalam sistem Puan kena ada 2 kursus pendidikan. Betul. Macam tu nak tengoknya Puan nanti. Betul sebab saya ambil psikologi bersama dengan Dr. Supia, satu lagi kecerahan emosi dalam pendidikan. So nanti pada hujung pengajian SEM 3 nanti kena maklum kepada IPS, salah satu daripada pendidikan tu akan nak dijadikan elektif. So nanti IPS akan tukarkan status itu. Kena maklum Ya, kena maklum. Okey, baik. Soalan yang kedua, minta maaf lama sikit. Saya semester 2 dan saya pada semester 1 saya dah hantar email dan sahabat-sahabat saya yang ada tajaan pun dah hantar email lah kepada Cik Sumati sebab disarankan oleh masa semester 1 kan ambil JRU dan diadvisekan lah. Cumanya tak tahulah status untuk kami bila SEM 3 kami nak daftar project paper tu macam mana kaedah dia. Saya dah hantar hujung semester 1.
Sorry Puan, suara pelan tak dengar. Apa dah tadi? Saya semester 2 sekarang. So nanti semester 3 kena JOT lah kan. So saya dah hantar apa proposal borang permohonan SV itulah pada hujung semester 1 dan sahabat saya pun dah hantar. Cumanya kami nak tahulah status bila boleh dapat dan sebagainya lah. Walaupun SEM ni tak daftar lagi project paper tu. Okey, perkara tu dalam status. So nanti kita akan mention dalam MyOC portal status Puan tu dah ada diterima atau tak. Sebab kita itu ada checking dari segi sistem juga tu Puan, proses dia. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Okay, next soalan. Oh, pukul 3.30 dah Ada soalan lagi? Satu lagi mohon para pelajar dekat dalam web IPS ada juga dilinkkan kepada hotline pasca FPM. So kalau tak dapat call IPS, tolong jangan stop kat situ, boleh juga terus kepada fakulti ataupun dekat CG pun. Saya dah sertakan handphone number since kami semua work from home. Pun saya ada Puan Liana, ada Cik Sumati dan Cik Nakfidin. Saya suka kalau perkara tersebut direkodkan sebagai email so kita boleh refer balik dah buat ke betul. Kalau WhatsApp ke pakai call ke kita tak rekod. So kalau nanti ada aduan kata kami tak ambil tindakan, kami tak boleh nak buktikan. So kalau by email kita at least ada hitam putih dekat mana proses aduan itu berjalan. Ya Cik Azwan. Okay. So phone number dekat sini, tak dapat call IPS, call kami, email pun tak apa, WhatsApp pun kami lah yang sebenarnya cuma saya lebih suka pada email lah supaya berekod. Okay, ada web IPS pun ada nyatakan phone number fakulti. Cuma kalau tak dapat call fakulti sebab work from home, kami dah sediakan handphone masing-masing kat sini. Nombor phone dekan lah saya tak letakkan. Oh, tak apa. Handphone dekan pun ada setengah dia pelajar master saya tu, dia simpan. Okey, ada lagi soalan sebelum saya mengundur diri sebab saya pun kena meeting satu task force untuk tindakan lockdown besok sampai 14 hari bulan. Apa tindakan kita kepada semua staf universiti dengan pelajar. Kalau tak ada saya... Satu lagi Prof. Ya, silakan. Saya Muhammad Tarhal Hakim. Jadi saya Dr. Mae itu minta saya untuk drop GRU untuk SEM 1 ini. Sedangkan GRU itu adalah course wajib. Jadi saya drop atau bagaimana? Dia tak ada dia itu Dr. Muhammad Mae. Muhammad Mae daripada fakulti mana? FPM. Muhammad Mae, siapa dia? Dr. Mai ni. Dr. Mai. Dr. Mai. Okey, Dr. Mai. Dia mengajar dia PhD GRU. Berapa orang master dengan kelas you kat situ? Ada 4 atau 5. Daripada tapi saya mana? khusus saya Mutsi, tapi Prof Mae, Dr. Mae cakap itu Mutsi harus drop GRU di kelas saya sebab dia tak nak buat macam soalan ujian. Pentaksiran. Iya. Dia begini, dia GRU ni paper audit PhD, dia tidak ada exam, dia lebih kepada continuous assessment. Mutsi GRU dia ada assessment, final assessment Itu Dr. Muhammad B dan Dr. Muhammad Mai tu nak mengelakkan sebab cara untuk mengajar yang ada assessment yang khusus audit, yang khusus yang bukan audit tu berbeza cara mengajar dan dia punya content bagi assessmentnya lah. Kalau yang GRU biasa dia kena ada bagi buat proposal, ada markah je, forum ada markah je, kemudian ada final assessment. Jadi itu maksud dia yang minta drop tu. Jadi saya drop sekarang, kemudian saya ambil ekstra di SEM 2. Itu yang saya kata tadi, kes you ni berapa orang tadi? Kalau you seorang saja tak ada isu. Saya seorang. Saya seorang. Okey. Kalau seorang tidak ada isu, kalau ramai yang jadi isu. Kalau seorang ni kita akan tengok case by case dan make sure lah semester depan itu you akan ambil GRU. Okey.
make sure you register to GRU dahulu. Oke. Itu Oke, nasihat terima saya. Encik Tahirul tadi mohon kontak dengan Liana terus urusan penawaran kursus dan juga pasal kursus ni. Sebab tinggal Oke. tuan seorang aja, yang lain-lain tu okey. Jadi kita mungkin ada beberapa option yang kita boleh bagi. Bagi Kelas, option. Ada option pilihan. lain. Kelas, So mohon kontak kelas, kami untuk selesaikan isu ni Oke. Dia mungkin beberapa cara penyelesaian yang boleh dibuat lah Encik Taro. Fakulti ada cara dia. Kontak Encik Liana, Puan Liana ni Puan Oke. Liana. Itu nombor dia ada kan? Ada ini 019. kan. Kontak Puan, dia terus lepas ini. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalam. Saya Syaza daripada semester 2 Pendidikan Kanak-kanak, Mood C. Saya part time. Saya nak confirmkan kalau SV untuk part time, kiranya saya cari SEM 3 kan, betul tak? Betul untuk GOT. Kiranya SEM 4 dah settle lah kan? Dia GOT ni terpulang kepada pelajar. Saya nak confirmkan lah, takut saya terlepas. Ya. Okey. Dia berbeza dengan full time kan? Kalau full time untuk SV SEM 2 dah kena cari. Betul? SEM 2 dah. Dia sepatutnya sepatutnya pelajar ni dia dah damping penyela tu dahulu, mungkin sebagai pembimbing kan, kemudian penyelia kan, macam tu lah. Alright. Okey. Terima kasih Prof. Sama. Prof, saya nak tanya. Siapa dia Najiha? Saya nak tanya, kalau SEM depan saya full time, SEM 1. Kalau SEM 2 saya nak ambil part time, saya kena call IPS dulu ke untuk Dia kena tukar status lah. tukar status tu masa pendaftaran lah. Dia kena mohon, ada borang dia tukar status. Yang nak mohon borang tu kat mana? Dekat IPS. Call Hubungi Puan Noliana tu, dia tahulah dekat mana dia nak buat. Okey. Lepas tukar status tu baru daftar subjek. Ya, dia tukar status dulu. Sebab ni full time ni berbeza dengan part time. Walaupun mood yang berbeza, mood yang sama berbeza tau. Full time ni semesternya dipendekkan. Dia hanya maksimum kalau tersilap saya 6 aja. Ataupun 4. Kalau full time, kalau part time ni sampai 10 SEM. Lepas 10 SEM tu dia bukan pembelajaran sepanjang hayat. Janganlah ramai sangat dapat status pembelajaran sepanjang hayat. Tak, saya cuma nak tahu, tapi saya tak ada niat pun nak tukar part time. Dia tak ada niat, apa nak tanya, tak ada niat terus je lah GOT 3 semester. Tak, saya tak tahu lah sama ada saya dapat kerja ke tak SEM depan. Tapi boleh. Kerja ke tu yang tepat. Okey. Satu lagi nak tanya pasal kad matrik. Kad matrik saya dah successful. Lepas tu macam mana saya nak claim kad matrik saya? Kad matrik ni dengan ICT ni. Dengan ICT. Oh, ya ke? Okey. Nanti saya call ICT. Okey. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Prof, saya nak tanya. Saya Aisyah dari semester 2 program pendidikan khas. Apa Aisyah? Macam ni, untuk yang kos pendidikan semua saya dah settle. Sebab saya ada ikut struktur pengajian untuk pendidikan khas untuk Mod B. Yang saya ambil dekat FBM punya laman web. Jadi untuk SEM 2 ni saya dah add kuantitatif dan kualitatif. Dan untuk disertasi tu hari tu saya tengok status dia SM. Jadi saya dah add, lepas tu masa minggu kedua saya dah drop. Jadi macam mana ya Prof? Sebab yang pergi add disertasi tu nak buat apa? Bukan untuk Mod B ada ke? Ini Mod B ke Mod C ni cerita ni? Mod B. Mod B dah ada penyelia dah? Belum. Tu? Oh, okey. Jadi jadinya apa? Jadinya kiranya tak perlu add lah untuk SEM ni. Dah ada penyelia ke belum khusus tu? Saya belum ada penyelia lagi. Dah isi borang dah? Oh, kena isi borang ya? Dia kena isi borang pun ada apa semua. Hubungi Cik Semati semua. Okey Prof. Maaf. Takut. Okey. Lagi soalan? Terima kasih Prof.
Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Salam, Ni Prof. just untuk cadangan. Okey, nama saya Azam. By the way, Azam, ramai orang bertanya tentang macam kawan-kawan saya sendiri. Mereka tanya bagaimana untuk apply SV. Sebab mungkin saya ada jelaskan kepada mereka secara personal. Tapi masih ramai lagi yang kurang tahu bagaimana kaedah untuk mereka apply, sama ada bersemuka ataupun secara atas talian. Mungkin ada satu rujukan untuk mereka juga untuk kita share ke macam mana? Doktor, terima kasih. Dia biasanya isi borang, kemudian hantar kepada fakulti, kemudian fakulti akan proses di peringkat jawatankuasa Suazah Fakulti. Kemudian sampai fakulti itu jangan diharap yang kita calon tu boleh dapat, sebabnya di fakulti kita tengok beban penyeliaan pensyarah, kan. Beban ada pensyarah dapat 10 orang. Matilah dia 10 orang, dia tak boleh buat punya 10 orang. Sebab saya pun pernah menyela dekat 15 orang yang saya kena buat tuition. So itu proses dia. Isi borang, fakulti akan putuskan ikut bidang. Tapi kalau kata dah deal dengan penyelia kan, dan penyelia kata, ni bidang ni kajian saya ni. You duduk bawah saya je lah. You boleh calonkan terus nama dia. You boleh taruh dia masa dia menilai tu, dia dah tahu dah, ni penyelia ni, pelajar ni dia dah deal dengan saya dahulu. Itu kaedah mencari penyelia dan mencalonkan penyelia. Secara umumnya, pelajar-pelajar kena mengisi borang. Mengisi borang tu kemudian diisi, kemudian dibawa ke mesyuarat jawatankuasa pengajian siswa fakulti. Kita akan agih-agihkan pelajar-pelajar ni mengikut beban penyeliaan pensyarah. Sebabnya bila menyelia ni dia ada hours bagi pensyarah, dia ada jam pensyarah itu. Maksudnya begini, katakan pensyarah PhD, katakan pelajar PhD. Dia punya peruntukan masa tu seminggu maybe sejam, sejam setengah, 2 jam diperuntukkan untuk dia. Dan termasuk dalam beban pensyarah. Kalau pensyarah tu beban seminggu 42 jam, seminggu ataupun 40 jam, menyelia tu sebahagian daripada beban dia. Ini yang harus dipahami oleh pelajar, bahawa slot untuk dia tu ada untuk dia jumpa dengan pensyarah. Walaupun yelah kadang-kadang you faham lah pensyarah ni dia selalu komitmen yang macam-macam kan. Tambah pelajar di bawah saya, dia kena jumpa saya biasanya petang Jumaat lah. Lepas habis kelas. Sekarang ni lagi senang lah nak jumpa buat meet je. Kan? Saya dengan student PhD saya dekat Kuantan ada 10 orang tu kami buat meet je. Kan? Lagi senang lah sekarang ni kalau nak dibuat pertemuan, tapi terpulang kepada kita lah masing-masing. Tapi proses yang Azam tanya tadi, begitulah prosesnya, kena mengisi borang sebab anda, dia kalau Mod B ni lain. Mod B ni anda dibawa, dicalon kemudian ditentukan di Jawatankuasa Pengajian Siswaza. Kalau Mod C ni di fakulti saja, dia belajar di fakulti saja, urusan dia. Mod B ni dibawa ke Jawatankuasa Pengajian Siswaza, universiti dan diputuskan situ dan nama anda itu dikeluar surat oleh IPS. Dikeluarkan oleh IPS yang Mod B. Mod C ni dikeluarkan fakulti saja menguruskan anda. Tak ada isu yang tu. Sebab itu saya katakan tadi, sebaik-baiknya semester 2 tu anda dah ada dah nama. Semester 1 pun sepatutnya anda dah ada nama dah. Anda standby je isi borang. Semester 2 anda isi borang sebab nak ambil juga masa yang proses tu ramai. Bukannya fakulti kita paling ramai student. Dalam satu semester tu maybe ada 300-400. Kalau anda mendaftar sekali, maksudnya anda kena merancang pengajian anda, kan? Katakan anda nak ambil 4 semester, anda kena rancang lah. Anda kena rancang. Semester 1 lagi anda dah target dah siapa penyelia yang anda akan nak cari. Sebab masa dia menyelia tu ambil masa 2 semester juga. Kecuali anda terlalu excellent, anda dah siap proposal dah. Masa anda buat GRU, masa anda buat KPI, KFP tu, kuantitatif, anda guna proposal yang itu je kan, konsisten yang itu. Maksudnya mantap lah. So anda jumpa saja penyelia pun setuju dengan anda punya proposal tu, anda jalankan pilot test dan tamat. Tak ada isu. Tak ada isu sebab saya pun ada juga sejarah pelajar di bawah saya 3 sem aja. Pelajar part time 3 sem. Maaf Prof, saya Nurul. Saya sambung sikit soalan Azam boleh tak? Boleh. Prosedur dah tahu, kita dah isi borang dan sebagainya. Macam saya Mod C part time semester 3 sekarang. Di pertengahan semester 2 hari tu saya diisi borang SV dan sebagainya untuk mendapatkan SV. Tapi until now maklum balas daripada pihak fakulti tak ada. So agak-agak berapa lama proses untuk kita dapat tahu permohonan SV ini?
Biasanya dalam 7 minggu, 8 minggu dapatlah. Itu sebab saya kata tadi, kita kena tengok kekosongan SV tu. Faham tak? SV ni, data ada SV ni, SV yang nak dilantik ni berapa orang? Ya, berapa orang? Kemudian bidang pula yang cikgu buat, contoh awak kanak-kanak, cikgu buat nutrition. Takkan nak bagi pada Dr. Zania, dia di bidang literasi. Nampak tak? Bidang, matching bidang. Tapi itu sebab saya kata tadi, kalau cikgu memang dah calonkan nama tu memang dah ada dah. Cikgu selalu berdamping dengan dia, masa kelas dia, cikgu bincang dengan dia, itu lain. Itu pun cikgu boleh calon, tapi penetapan tu still berada di fakulti. Tapi bila cikgu tanya berapa lama tu, itu mungkin saya cuba lihat di sinilah apa masalahnya kalau lambat sangat. Ini bagus cikgu bangkitkan, saya akan tengok ada tak dia punya SOP-nya berapa lama. Borang tu berada di mana. Ini kena tengoklah. Ini pun kena tengoklah, kalau lambat, baguslah cikgu bangkitkan saya, mungkin saya akan tengok di sini macam mana SOP borang tu. Minggu pertama berada di mana, minggu kedua berada di mana, minggu ketiga bawa JKPF fakulti, minggu keempat surat keluar, minggu kelima atas meja saya, minggu keenam post kat cikgu, macam itulah. Ini saya akan tengok. Kalau cikgu tanya tadi berapa lama, saya akan tengok dia punya SOP. Baik, Okey. Doktor, terima kasih. Sama. Prof, saya Nur Syazwani, pelajar PAKK semester 2 Mod B. Saya pelajar tajaan HLP KPM. Untuk semester 2 ni saya dah dapat SV dah, dan saya dah daftar disertasi kualitatif dan kuantitatif. Kredit awal saya 28. Jadi untuk semester 3 saya perlu daftar subjek lagi ke? Subjek apa nak daftar lagi? Tak ada dah lah. Disertasi 20 kan? Ya. 20 follow up je lah. SM je lah lepas ni. Oh, macam tu. Macam tu lah Syazwani, nak macam mana lagi? Ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama lagi. Assalamualaikum Prof. Salam. Soalan susulan tadi. Jadi untuk saya Mod B, pendidikan awal kanak-kanak. Jadi prosedur dia still sama, isi borang juga walaupun Mod B. Betul. Okey, sebab saya mengambil pendekatan macam yang Prof kata tadi, sebab saya sekarang ni memang semua paper GRU dan semua paper KAB literasi saya memang dah tahu dah saya punya topik, jadi semua dah disediakan ke arah supaya walaupun saya semester 1, insya-Allah saya nak dalam cubakan siapkan proposal tu, nak tahu bila waktunya saya boleh apply for SV, sebab saya dah approach Dr. Jupri. Dr. Jupri maklumkan status dia, jadi dia telah minta saya berurusan dengan dua lecturer yang lain. Sebab itu nak tanya. Siapa tu lecturer tu? Profesor Zainah dengan satu lagi saya tak dapat. Dr. Zania pun dia nak bersara dah tu. Dia bagi 2 nama lah kat saya. Dua literasi lah. Kan itu yang maksud saya tadi kan. You kena carilah. Lecturer ni dia menunggu je. Okey, terima kasih Prof. Okey, sama. Ada lagi tak? Okey, tak ada dah ya? Kalau ada masalah tanya si Azam tu, dia ex-student awak kanak-kanak tu, pelajar hadiah cemerlang tu, Azam Ghazali tu kan. Dengan saya entah berapa kali dia bertekak bergaduh, dia nak pergi ke mana dulu Azam? Surabaya Azam Azam. Azam dah left dah tu. Dia pelajar awak kanak-kanak. Doktor, at the first masa tu nak pergi dekat New Zealand, tapi sebab COVID kan, jadi saya tukar dekat Indonesia. Okey, tak good lah. Jadi doktor, saya nak highlight yang doktor cakap tadi, untuk apply SV, at the first kita akan pergi dekat IPS and then ambil borang, dan kita akan bagi dekat pihak fakulti. Betulkah saya? Ya, dia biasanya Mod B ni masa you apply dulu dah tahu dah. Masa kita menilai you punya proposal kan. Saya dah buat dah. Cuma ramai orang bertanya lagi, macam kan kawan-kawan saya dah tanya, tapi ada juga yang tanya. Jadi that's why saya cakap, kalau misal kata ada daripada pihak fakulti, ada rujukan ke macam mana, ataupun share je dengan kawan-kawan macam tu. Dia Mod B. Faham berkaitan dengan Mod B ni dia diuruskan oleh IPS, sebabnya masa anda mohon hari tu dah ada proposal dinilai. Kan? Dinilai. So dah tahu dekat siapa dah, tapi tak keluar lagi surat sebab nak disahkan lagi siapa tu. You all kena faham ya, jawatan kuasa siswazah ni sebulan 2 kali meeting. 2 kali meeting. Kita tak boleh miss. Kalau miss 1 bulan tu, itu yang jadi lewat nama penyelia naik tu. Kan? Miss saja 1 bulan, kan?
Itu jadi nama penyelia lambat keluar sebab kita meeting every month. Every month kita keluar nama penyelia, keluar surat apa semua itu perkara-perkara yang harus dilihat dan sebarang masalah yang saya cerita tadi tanyalah pegawai dan staf-staf saya yang terlibat tadi So itu saja, saya mohon maaf kalau ada kekasaran bahasa, cuma saya nak mention okey. Ada lagi? Maaf, saya nak tanya satu je lagi. Nanti dia. masa saya Najihah tadi yang ambil full time mod C. Kalau saya dah masuk SEM 2 nanti, saya nak tahu siapa SB saya tu melalui mana? Melalui laman web ke, opsi portal ke, macam mana? Dia bagi surat dekat puan, dia bagi surat. Oh. Sebab mod C ni di fakulti saja. Oh, tak perlu kontak IPS Tak payah, kalau mod C kontak Sumati je. Oh, okey. Saya dah siap. Ambil nombor Sumati tu. Dia pun tahu siapa penyelianya Okey, baik, betul. Okey, alright. Kalau tak ada, saya ucap terima kasih. Cuma saya nak mention sekali lagi bukan soal jawab ni yang paling utama tu. Soal jawab itu terlalu mudah untuk dijawab lah. Tak ada yang kritikal nak dijawab melibatkan dasar, peraturan, IPS dan sebagainya. Cuma pematuhan struktur program. Saya ulang balik pematuhan struktur program mod B dan mod C itu harus dipatuhi supaya tidak boleh memberi kesan kepada GOT anda dan memberi kesan kepada penambahan semester untuk anda. Itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebarang masalah ataupun berkaitan dengan struktur program anda, bolehlah hubungi nombor-nombor yang tertera dalam slide tadi dan slide ini akan di-uploadkan di dalam laman web Fakulti Pembangunan Manusia. Sekian, terima kasih. Thank you so much, Dr. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Okey, sama. Assalamualaikum. Bye. Okey, bye. Terima kasih, Doktor. 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 Kami di FPM ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti. Apa hal boleh kontak my number yang dipaparkan tadi. Jadi dengan ini kami wakil FPM akan endkan sesi Webex ini sekarang. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum.